Assalamualaikum, selamat malam kepada semua. Alhamdulillah bertemu lagi kita sekali lagi untuk malam ini dalam episod-episod yang baru pula untuk malam ni. Alhamdulillah saya juga mendoakan kepada anda semua, semoga anda berada dalam keadaan sihat walafiat jasmani, rohani, fizikal dan juga minda untuk sama-sama kita menyedut ilmu yang bakal dikongsikan oleh Cikgu Yun CTC ataupun Cikgu Khairul Nizam. Untuk kali ini bicara fundamental yang dikuasakan oleh XM Malaysia yang baru sekejap tadi saya bersama dengan Aspa dan pastinya ada alasan-alasan yang kukuh kenapa lebih daripada 2.5 juta klien bersama dengan XM Malaysia. So segmen ini juga dikuasakan oleh XM Malaysia. Ribuan terima kasih. Baik, kepada anda semua, terus kongsi perkara yang baik ini kepada rakan-rakan anda di luar sana. Fundamental merupakan akar kepada setiap pergerakan mata wang asing dunia. Okey. Kemudian YouTube channel CTC FM, jangan lupa subscribe. Juga semua segmen berada di sana. Jadi daripada episod pertama sampailah ke yang terkini 167, semuanya akan disusun atur dengan cantik oleh Boboy. Okey. Dan seperti biasalah, kita jaga SOP kita. Semalam baru kita nak tarik nafas kan, hari ini dia naik 1,000 balik, jadi 3,000 lebih. So jangan gembira sangat. Semalam saya ada pesan, jangan gembira sangat, kerana bila kita buka tak mustahil angka itu boleh melonjak kalau kita tak jaga SOP. Dan hari ini juga macam-macam orang kena compound. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia lepak dekat kedai, dia lepak dekat taman perumahan berkumpul, kan sia-sia duit anda 1,000 tu. So jagalah SOP anda. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hari ini merupakan 10 hari bulan Februari 2021, episod 167 bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC. Baik, ni dah 167. Jadi banyak dah pengajian, pembelajaran, kefahaman. Cikgu, hari ni kita buka Q&A ke tak? Mana soalan yang boleh juga Boleh. Baik, jawab. Okey, kalau ada persoalan-persoalan tentang fundamental untuk anda ketahui lebih lanjut, lebih jelas, lebih terang, anda boleh letakkan di soalan anda di ruangan komen. Saya akan bacakan soalan-soalan yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Satu soalan kita boleh kongsi dengan ramai orang. Itu yang kelebihan dia. Jadi anda pun dapat sikit manfaat. So tanpa membuang masa, Assalamualaikum Cikgu. Tok sekejap, Cikgu sekejap, mana satu ni. Okey, baik. Hari ni pastinya hari yang sangat-sangat busy walaupun persekolahan tutup. Dan bagaimana Tok tugasan-tugasan harian menjaga kawasan-kawasan Kuala Langat, Tok? Ada perbezaan, lebih busy ataupun bila dah buka semua ni, ataupun okey-okey je? Dia macam mana pun urusan-urusan kemasyarakatan dia kena teruskan. Tetapi bila SOP baru ni, dia menghadkan pergerakan secara total yang menterhad. Kedua, dia terpaksa berhadapan dengan satu norma baru. Jadi perkumpulan tak boleh berjumpa secara face to kuantiti mungkin lebih pada 5 orang tak dibenarkan. Sebarang bentuk musyawarah muzakarah semua berbentuk dalam talian. Sebarang bentuk pergerakan pula kena susun secara ilmiah. Jadi bukan semua orang mampu untuk mengikuti. Dia satu cabaran jugalah. Jadi benda macam tu kena terima lah hakikatnya. Cabaran dia kat situ. Baik. Selebihnya tu flow je lah macam biasa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini sedikit penjelasan untuk anda pegang. Bila dibuka ruangan-ruangan untuk retailer ataupun peniaga-peniaga kecil, semualah pakaian, aksesori apa semua, kita lah pula kena main peranan. Bila restoran dah buka, bukan bermakna kita boleh lepak king gila punya, tak. Dia ada SOP tertentu. Kalau tidak, takkanlah satu tempat, satu taman tu boleh dapat 17 surat compound. Sia-sia dekat situ je 17,000. Kena ingat kita nak cari duit 1,000, sikit punya seksa.
Baik, alhamdulillah. Okey, ni belum apa-apa lagi dah ada soalan ni. Okey. Tak apa, saya suka. Okey, daripada Azrul Muhammad Ali. Assalamualaikum, dia beri salam kepada semua. Dan kemudian Fitri Hakim, salam Cikgu Yun dan juga Pak Su. Waalaikumsalam. Terima kasih Fitri sentiasa bersama dengan kami. Kemudian kita ada Nick Muhammad Syakiman. Saja nak tanya berkenaan dengan news tadi. CPI, okey, Gold Fly. Okey, nanti kita bolehlah saya akan sampaikan kepada cikgu. Cikgu pun dah dengar soalan. Apa pandangan cikgu terhadap stimulus Pak Biden? Sekiranya dilaksanakan, akan menyebabkan kadar inflasi yang akan meningkat lebih tinggi dan berkemungkinan melepasi 2%. Wow. Terima kasih bersama dengan CTC Fitri. Kemudian kita ada Azlan Hassan. Salam Cikgu Yun, Pak Su dan juga Boboy. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara Azlan kita. Dan baik, tanpa membuang masa, sebagai permulaan, seperti biasalah, saya pun nak tanya pasal rangsangan tu sebab saya ada terbaca satu artikel di CTC Wall. Tapi tak apalah, bila dah sama dengan stimulus yang saya nak bertanya tu, jadi kita mulakan. Saya serahkan ke Chopang buat cikgu untuk kita mulakan pembelajaran kita ni, perkongsian ilmu fundamental. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.FM di luar sana, kepada semua pelayar-pelayar terhebat TV CTC.FM. Tidak kira penjual terbelakang anda, tidak kira penjual lifestyle anda, tidak kira penjual trading style anda, tidak kira penjual compulsory trade method anda guna pakai sepanjang masa, gemar saya ulang-ulang, asalkan saja bermanfaat. Marilah sama-sama kita panjang-panjangkan, tak banyak sikit, tak sikit banyak, tak kurang tak lebih. Dan jika walau hanya satu huruf, sedikit untuk anda, sedikit untuk saya, tetapi kita minta ianya terus menjadi satu practicalism. Sebab benda yang diamal walau sedikit itu lebih hebat daripada berkoyan segunung tetapi hanya cuba dipamerkan. Baik tuan-tuan, dalam segi bentuk, setiap minggu kita melihat, bukanlah dikatakan kepelbagaian yang berubah-ubah, tetapi lebih kepada satu penjadualan data ekonomi yang berulang-ulang. Satu data berkala yang kita rujuk melalui kalender Forex Factory kita kan. Kita tengok macam ni pun bukan ada apa hari ni. Sebenarnya kalau ikutkan kosong macam ni, tak perlu ada pun, kita cuti je sebenarnya. Mana boleh. Tak boleh nak bergerak sangat kan. Gitulah dia. Tapi apa cara sekalipun, sedikit sebanyak market boleh terkesan ya, sebab selagi mana ia masih lagi dipelopori oleh dipanggil sebagai economic calendar yang boleh movekan walaupun perkara-perkara kecil seperti ini di tahap sama ada high impact atau medium impact, itu tak memberi rangsangan. Sebab macam mana yang kerap saya selalu mention ya, di kalangan mereka yang biasa-biasa dengan saya lah, bukan orang besar-besar pun, orang biasa-biasa aja, bahawa istilah jahiliah ini, ekonomi itu dicipta untuk wang ataupun duit yang tidak pernah ketiduran. Jadi perkara-perkara yang wang tidak ketiduran ini, dia sebenarnya menjadi satu bukanlah habitat tetapi tabiat manusia yang tak boleh lari. Okey, so kita tengok sekejap sepanjang minggu ni apa yang menarik sebelum kita akan bercuti hampir kepada 7 hari nanti, bermula besok sehingga hari Rabu 17 hari bulan Februari. Di mana jika tak tahulah, saya rasa mungkin banyak broker-broker luar sana dah maklumkan kepada pelanggan-pelanggan mereka, ataupun banyak komuniti-komuniti pun dah faham bahawa Chinese Lunar Calendar ni dia akan bercuti sehingga 17 hari bulan 2. Wow. Satu jumlah jangka masa yang panjang. Jadi di peringkat Shanghai Stock Index, di peringkat Asia macam kita memang akan cuti lah, terus terang cuti. Amerika akan bercuti sehingga hari Isnin. Hari Selasa 16 baru akan buka semula dia punya bisnes dia. So Wall Street akan sepi lah, long lie ya sementara ni sehingga 16 hari bulan. Di peringkat Asia bermula 17 dan 18 baru akan kembali semula.
So suka untuk saya ingatkan kepada semua sepanjang hari holiday mood dalam lunar kalender ini ataupun Chinese New Year ini, banyak kebarangkalian pergerakan-pergerakan market yang mungkin besar yang kita tak akan dapat saksikan di waktu ia bercuti. Ya, mungkin ada gap, mungkin ada spike, mungkin ada dan sebagainya lah dalam bentuk MT4 anda. Jadi berhati-hati dan saya galakkan exit lah market sebelum dia bercuti Kan? dan kembali semula selepas market bergerak seperti biasa. So nanti jangan ada yang kata kenapa tiba-tiba besar gap sedangkan tak ada high impact. Jawapannya satu, rakyat Cina suka hati dia orang kan, nak tak datang macam mana kan. Kita bukan boleh paksa-paksa. Okey tuan-tuan, itu sikit sebanyak apa yang kita nak lihat. Dan daripada bentuk kita lihat ekonomi yang ada sekarang ini pun hanya ada dua movement yang besar, iaitu daripada Consumer Price Index yang sebentar tadi baru saja launching 9.30 malam. Ini adalah data tentang inflasi ataupun data inflasi lah yang cakap. Data yang satu daripada beberapa data utama yang menggerakkan currency secara serta-merta. Tak ada kesian ya, tak ada handbrake. Kemudian yang kedua kita nantikan jam 3 pagi sebelum kita bercuti hari Khamis ataupun Jumaat, tentang FOMC. Bukan FOMC lah, maksudnya Jerome Powell yang akan membentangkan situasi terkini tentang Federal Reserve. Apakah tindakan mereka setelah permulaan 2021 dan apakah rangsangan-rangsangan yang mungkin akan disampaikan. Ini juga akan memberi kesan kepada pergerakan dolar Amerika. Jadi kedua data yang berskala high impact ini setakat ini, inilah yang dapat kita perlihatkan kalau ikut dari sudut ini yang menggerakkan pasaran ini. Selebihnya dia hanya bersifat kepada flow to the glow, gitulah istilah dia. So dalam situasi begini kita akan cuba melihat sejauh mana pilihan kaunter yang bersesuaian. So kita ambil dulu pada sepanjang hari Isnin, kita nampak tiada sebarang bentuk pergerakan yang besar. Okey, yang ini lebih pada flow lah. Kemudian hanya ada satu di peringkat hari Selasa semalam, juga data mengenai inflasi tentang New Zealand, dan bacaannya meningkat daripada previous 159 dan meningkat ada 189. Ini siapa-siapa trade NU, NZD, apa saja yang terkait dengan Auckland dipanggil, ataupun the Kiwis, New Zealand ni. So boleh lihatlah data ini ya. And then sebentar tadi kita ada Consumer Price Index, bacaan yang sebegini, satu bacaan yang dipanggil stagnancy ataupun dia panggil ranging, dia panggil sideways. Ini adalah data yang lebih kepada tidak memihak kepada dolar. Sebab inflasi ni dia perlu bacaan yang meningkat. CPI dia kena meningkat ya, 0.4, 0.5, 0.6. Kita dah membincangkan macam mana nak membaca result economic indicator, macam mana cara nak baca dia, macam mana nak fahamkan dia. Okey. Dan oleh kerana data yang stagnancy begini, sebenarnya ia tidak berapa baik dan ini akan merendahkan nilai dolar. Dia akan dia akan menjatuhkan nilai treasury yield ataupun perbendaraan seperti bond 10 tahun, bond 5 tahun, bond 3 tahun juga akan mengalami kejatuhan. So nilai bond yang rendah, yang low ini akan menaik. Itu cara dia. So kalau kita tengok di economic calendar macam ni, kita cuba tengok di ni yield salah satu. Nampak jatuh kan? Wow. Boleh nampak ke Pak Su? Jauh tu nak pergi mana tu? Dia suka hati dia nak pergi mana. Dia punya terjun macam nak pergi jauh. Dia agak kuat lah. So sampai ada gap lagi, nampak? So gap ini akan terangsang semula nanti insya-Allah selepas mungkin pembentangan stimulus package Joe Biden pada bulan 3 nanti insya-Allah, supaya dapat suntikan semula. So benda yang sebegini dia menjatuhkan nilai dolar dan dia meninggikan permintaan terhadap non yielding asset, iaitu counter emas. Dan secara tak langsung juga
dia membantu support the correlation terhadap currency lain macam GBP USD yang sekarang ini dalam keadaan yang baik sebenarnya, dalam keadaan yang bertahan ataupun hold the position. Dan dalam secara tak langsung juga dia menjatuhkan nilai UCAD kita dan meninggikan harga minyak kita. Minyak juga akan mengalami kenaikan selepas ni insyaAllah. Dan kalau dia lihat nilai minyak dunia pun sedang meningkat, yang ini bermakna pemulihan terhadap permintaan semakin baik, dan sukar untuk kita melihat minyak harga RM1.5 lah lepas ni. Mungkin akan jadi RM2.70, RM2.80 seperti mana dulu. Jadi satu inflasi yang mungkin kita nak elak juga. Kalau terlalu tinggi kita tak boleh nak berbeli barang nanti, jadi mahal. Gaji asyik kena potong, asyik kena potong. Jadi apa yang kita boleh buat? Yang kaya mungkin boleh senyum lah, yang miskin macam kita buat macam mana kan? Jadi kena berhati-hatilah dalam segi pengurusan kewangan masing-masing. Itu bukan bermakna kita tak boleh nak survive, tetapi macam mana cara kita nak mengurus. Itu yang penting, nak mengurus. Sebab rotation dunia ni dia akan bergerak secara berbentuk musim ataupun season. Season dalam keadaan yang lembap, season dalam keadaan yang sedang growth ataupun membangun, membina, season ataupun musim yang dalam keadaan yang kelam. Bagaimana caranya? Begitu. Jadi itulah situasi dia. Dan kita setelah kita dah nampak kejatuhan yield yang sebegini, ini bermakna setiap permintaan ataupun bond kita, ini kita dah nampak ni ada US Future Index dan Dow Jones SP500 pun dalam keadaan kejatuhan. Kecuali Nasdaq, kita tengok SP500 pun jatuh, dollar index pun sedang jatuh, Dow Jones sedang jatuh, SP500 pun sedang jatuh. Ini menandakan bahawa kekuatan dolar pada malam ini dalam keadaan yang tidak mempunyai sokongan yang baik. Jadi sesiapa yang melakukan penjualan dolar boleh bertahan untuk lebih rendah. Contoh seperti ada di USD JPY ini, kita boleh meletakkan sasaran sehingga ke paras inilah sementara waktu ni, 104 hingga kepada paras yang ini, maafkan saya, yang ini. Ni dia dah cecah ni, nampak dia dah sampai kat sini, dan dia retrace balik, dan sasaran keduanya adalah yang ini. Dia punya resistance become support. Sekarang dah jadi support, iaitu 10409 ataupun kita kecilkan sebagai 10410. Ini memberi petanda bahawa dolar is semakin dalam keadaan yang perlahan mendapat demand, dan dia dalam keadaan yang kejatuhan. So bila dolar yang jatuh begini, dia dah memberi kita petunjuk bahawa untuk 24 jam ni sehingga nantilah waktu yang ini, yang jam 3 pagi nanti, Chair Jerome Powell untuk memberi ucapan tentang ekonomi Amerika. Di kala itulah baru kita akan nampak tambahan rangsangan terhadap dolar. Apa yang saya lihat, Jerome Powell masih lagi mengekalkan bahawa dolar Amerika dalam keadaan yang lemah. So oleh yang demikian, mengikut pada potensi pergerakan ini, saya masih meletakkan bahawa potensi dolar untuk semakin rendah adalah relevan, semakin jatuh. So sasaran ke bawah lagi lebih kurang 45 atau 50 pip untuk jatuh. 50 pip dolar jatuh ini boleh memberi rangsangan kepada 100, kepada ini ya. Kalau kepada emas kita, insya-Allah dia boleh melepasi 1870 yang atas ni. Ini 1875 je satu yang ni. So yang inilah sasaran kita. Boleh sampai ke tahap 1870. So once dia berada pada paras 1870 ke atas begini, setelah mendapat support yang kuat daripada 1841 atau 1840 zon yang ini memberi potensi bahawa pada coming week akan datang, maksudnya minggu ke hadapan, emas membina permintaan untuk dibida dalam tempoh yang dekat ataupun tempoh sederhana. Jadi untuk dia mengalami kejatuhan, buat masa ni agak sukar. Mas agak sukar sedikit lah, bukanlah tak boleh, tapi sukar sedikit begitu. So kita boleh lihat. So
in terms of pergerakan yang dipanggil sebagai rebouncing ini, setelah 1, 2, 3, 4 dari counter daily kita ataupun intraday kita, bullish engulfing yang sangat solid sekarang ini sedang terbentuk. Jadi untuk tempoh 24 jam, emas adalah untuk dibeli ataupun dibida, bukan untuk dijual. Baik tuan-tuan, selesai bab yang itu. Jadi sebarang kejatuhan ni adalah peluang untuk kita membeli deep buy kejatuhan selama mana dia masih mengatasi paras harga 141 atau 40. Jatuh kita boleh buy, jatuh kita boleh buy, gitu. Baik, kita kembali semula kepada jadual kita selesaikan. Dan untuk core CPI yang terbit serentak pada jam 9.30 tadi, kita dapati bahawa dia menyusut daripada sasaran. Sepatutnya dia pun meningkat core CPI ni daripada 02 sepatutnya pergi 03, tetapi dia terus menyusut 0.0. Jika kita semak balik pada hari Rabu lepas, 3 hari bulan, maksudnya minggu lepas, okey, di sini permulaan data yang menarik untuk Amerika. PMI dia dalam keadaan yang meningkat, sangat bagus. Tetapi apa yang sangat mendukacitakan adalah yang ini. Okey, di sini lihat kedudukan Amerika Syarikat untuk NFP yang lalu. Bagusnya mereka berjaya mempertingkatkan unemployment rates, iaitu bila belum bekerja, tak bekerja, mereka boleh isi dengan pekerjaan. So banyak yang mendapat pekerjaan pada bulan Januari yang lalu. Lepas tu pengangguran ataupun tidak bekerja berjaya diatasi daripada 67 pada 63. Tetapi pekerjaan baru yang dicatat sangat duka cita, hanya 49,000 saja. So ini sangat lemah bagi Amerika Syarikat. Begitu juga dengan gaji. Gaji juga menyusut. Bermakna tawaran gajinya kecil dan kerja baru sektor bagi Januari pun kecil. Tetapi diisi ni maksudnya diambil bekerja lah, meningkat. So dua data ini sebenarnya cukup membuktikan bahawa dolar memang lemah. Jangan sombong, jangan bongkak, jangan takbur. Dia memang lemah. Saya dah beritahu awal-awal lagi. Apa yang berlaku adalah lebih kepada spekulasi dan sentimen untuk Joe Biden nanti pada bulan 3, rangsangan $1 trillion. Itu yang menyokong dolar. Itu memang boleh membangkitkan nafsu dolar. Nafsu dia boleh ejakulasi ni. Ni nafsu ni. Kalau kita letak kenapa kejatuhan dia tidak kuat? Sepatutnya dia jatuh teruk ni. Ni teruk ni. Sangat teruk. Sebab bulan 3 tak jauh tuan-tuan, bukan dalam 3 minggu je. So Biden akan mendapat publicity yang luas pada waktu tersebut. Okay, and then kalau kita lihat daripada structure USD index ataupun indeks kekuatan dolar kita ataupun USDX kita di sini, ya, kita pergi dekat tumpang dekat gold sini, kita angkat satu, tuan-tuan lihat sendiri dolar index. Kalau kita perhatikan betul-betul, baik, situasi yang dalam kejatuhan tuan-tuan, ini dipanggil trending. Kita tahu, saya tahu di luar sana bijak-bijak pandai-pandai dan ramai mereka yang hebat yang tahu kenal trend. Apa itu uptrend, apa itu downtrend. Macam ni orang mesti tahu. Ini namanya downtrend, ini namanya uptrend. Ada dia naik bermula daripada bila kat sini, tengok hari bulannya berapa hari bulan. Bermula pada 5 bulan. 5 hari bulan 2 sehingga sekarang dia tidak ada langsung kekuatan untuk naik. 5 hari dalam keadaan kejatuhan. 5 hari straight. Sama tak dengan 5 hari straight dia naik, dia punya bongkak. Dia turun pun bongkak dia juga. Okey, jadi sama bongkak lah. Bongkak-bongkak lah. So kalau kita lihat dari segi bentuk geng Pak Haji ni, kita boleh nampak dia pun boleh baca. Begini rupanya tu. Ni tinggi sangat ni Pak Haji ni. Betul. Sini sikit dah terkeluar daripada trend. Kat sini pun terkeluar, kat sini pun tak keluar, kat sini dia tak keluar lagi. Okay, kalau di sini tak keluar, kita kena ambil yang dekat lagi. Di mana? Iaitu di sini. Ni Bukit Kedul. Kalau tak juga dia di sini.
kawannya di sini. So dia ada porsi untuk naik, ada ruang untuk dia ke hadapan. So di manakah ruang channel dia? Ruang channel dia di sini. Ni. Ni ruang channel dia di sini. Kan dalam channel tu nampak dia semakin kembang ya, dan masih ada ruang untuk naik dollar index. Okey, tapi kejatuhan sedang berlaku kerana apa? Kerana hakikat dia memang lemah. Dolar ni memang lemah. Jangan sombonglah kata dia kuat. Spekulasi yang sedang menguasai dia untuk suntikan stimulus pandemik 1.9 trilion bulan hadapan. Dan saya 3 hari lepas saya mengkaji tentang nilai pemilikan Toyota membeli saham Yamaha Corporation bernilai 33%, berharga ratus bilion. Itu ratus bilion pun dah menggegarkan Jepun. Ini kan trilion. Macam mana agaknya banyaknya? Oh my god. Ujungnya oh my god. Belakangnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyaknya duit. Apa kita nak buat dengan duit banyak-banyak macam ni? Itu yang banyak duit. Yang satu duit macam saya ni, tengok aje lah. Itu pun kena pancung juga. Sabar je. Baik tuan-tuan, kita terus kepada jadual kita. Boleh. Lepas tu kalau ada soalan Saya boleh tengah tanya tunggu terus, juga ada masalah. soalan. Mana yang boleh saya bantu, saya bantulah. Yang sedia ada nak bertanya Jangan tu malu-malu, boleh tanya terus, letakkan tak ada soalan masalah. anda di ruangan komen, okey? Sebab saya tak boleh baca kan, sebab tak nampak. Okey, ini kita ada inventories untuk minyak crude oil. Ni satu data yang sebenarnya menarik perhatian saya. Data tentang harga minyak kita dengan keadaan sekarang pandemik tengah besar begini. Kita di Malaysia pun dalam keadaan yang sebenarnya setengah struggle. Sangat. Saya tak nafikan sangat struggle. Kemiskinan semakin tinggi. Cakap terang-terang, banyak kemiskinan semakin tinggi. Kita bukan macam negara jiran-jiran sebelah. Malaysia ni kaya dengan kebajikan. Cuma kebajikan di Malaysia ini bukan selamanya untuk dibergantung, tidak. Dan pada masa yang sama, minyak ni sebenarnya dia sangat memberi kesan yang cukup besar dalam kategori retailers, ataupun kalau kita lihat data kat sini, kita ada data retail sales. Retail sales ni biasanya datanya di hujung-hujung bulan atau hilanglah pula tengah bulan baru dia keluar. Kita tengok ni retail sales ni, dia keluar pertengahan bulan antara 15 hingga 19. Dia keluar 17 nanti insya-Allah. 17 ni insya-Allah kita dah berniaga ataupun kita dah buka kaunter di Wall Street. Pasal Wall Street buka kaunter 16 hari bulan. Ni data pun tak ada lagi fokus. Data ni lah dia efek pada data retail sales. So harga mahal, gaji kecil, nak beli sama susah. je. Jadi sebenarnya banyak yang argue tentang macam mana nak baca inflasi. Pada saya, kalau kita melihatkan ada kategori instrumen, kita trade forex macam kita trade macam ni, banyak-banyak macam ni kan, banyak-banyak macam ni, the best untuk kita lihat dia punya data dia adalah data CPI ni. Data CPI ni automatik dia akan bawa kepada data inflasi dan dia memberi kesan kepada treasury yield. Nampak ni, dia jatuh tak ada handbrake sampai ada gap. Ini bermakna apa maksud dia tuan-tuan? Maksudnya adalah keyakinan pelabur di saat ini, saat ini waktu sekarang kan, di Amerika Syarikat, untuk 10 tahun bond, perbendaharaan 10 tahun bond, tawaran pemilikan pinjaman bond ini tidak mendapat rangsangan. Maksudnya kurang menarik perhatian. Kerana apa? Kerana inflasi yang tinggi. Baik, saya bagi tahu kenapa jadi macam tu. Ingat begini tuan-tuan, emas, gold, saya sangat berminat dalam kaunter emas. Walaupun saya bukan orang kaya yang boleh beli barang kemas, saya rasa saya dah berbelas tahun tak pernah beli barang kemas sebab belum ada kemampuan ke arah itu. Tapi saya tahu emas tu macam mana. Pada yang boleh membeli emas, tahniah saya ucapkan. Itu rezeki anda. Okey, emas ini sifat dia adalah melawan inflasi. Melawan inflasi. Okey. Fahamkan saya Emas cakap?
emas sifat dia melawan inflasi. Inflasi yang jatuh, contoh macam ini, kita kembali kepada data kita. Inflasi yang jatuh sebegini atau stagnancy atau jatuh sebegini, jadi saya conteng lah supaya tuan-tuan boleh baca kan senang. Berapa lama saya boleh bertahan? PC saya pun dah macam ni, dah tua dah PC dia. Baik. Oh, boleh baca kan? Gold. Gold sifatnya dalam ekonomi adalah melawan inflasi. Itu sifat gold. Okey, itu sifat dia. Jadi kejatuhan inflasi dalam kategori instrumen trading kita dipanggil CPI. Kan? Adalah ni kejatuhan inflasi akan menjadikan, maksud saya kejatuhan inflasi dalam kategori CPI ini menjadikan gold up ataupun beat. Beat ni maksudnya divida lah. Boleh faham setakat ni? Ketiga, perdaharaan ataupun yield ni, dia ada ni yang popular dan common ya, adalah US 10 yang popular. Kedua, US 5 tahun. Ini bond. Yield ni kategori bond 5 tahun dan US 30. Adapun pilihan lain yang kerap juga laris di pasaran adalah bond yang lain-lain ya, bond 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini common sense ni lari sebab maturity dia ataupun matang dia dekat, pendek. Kalau US 10 ni maknanya US 10 tahun, US 5 ni 5 tahun. Selesai kat situ. So di sini contoh yang paling dekat, bond 10 tahun. So bila bond 10 tahun macam ni mengalami kejatuhan, okey, terus mereka yang belajar CSP ataupun candlestick pattern, dia akan nampak, oh apakah maksudnya? Oh, engulfing bearish, nampak. Dia terus bagi tahu engulfing bearish ataupun bearish engulfing, iaitu suatu pattern yang jelas tentang kejatuhan harga. So di sini bermakna kesimpulannya bahawa untuk saat ini, jam sekarang 10.34 malam waktu Malaysia, bersamaan dengan pukul 9.30 di Amerika atau 9 pagi di Amerika sekarang ini di Wall Street, menyaksikan bahawa tiada permintaan untuk membeli bond ataupun yield disebabkan CPI dalam keadaan yang tidak menempati sasaran. Bermakna inflasi Amerika saat ini jatuh, sedang nak jatuh. So bila dia sedang nak jatuh ataupun stagnant sini belum jatuh, dia setara tapi sedang nak jatuh sebab core CPI dah jatuh. So ini kita target akan lagi jatuh, mungkin 0.2 akan datang. Jadi cara untuk dia naikkan balik CPI ni ataupun inflasi ni, Amerika melalui nanti ni yang Jeremy Powell jam 3 pagi ni, dia kena jelaskan apakah tindakan Federal Reserve untuk kawal inflasi. Jika kita lihat pandemic stimulus 1.9 trilion bulan depan yang nak dilancar, itu adalah penawar kepada inflasi di Amerika. Itu boleh meningkatkan dan meracakkan inflasi, dan dijangka bila 1.9 trilion itu lulus, ini bermakna banyak sektor akan mendapat suntikan kewangan, maka inflasi akan kembali racak untuk pergi pada 0.4. Yang itu akan support dolar Amerika. So ini indeks yang jatuh ni dijangka akan mendapat
demand semula untuk naik semula. Baik. Gitu. Itu bulan 3 tuan-tuan. So bila dia mendapat kenaikan secara tak langsung yang ini, yield juga, bond juga akan naik semula. Kalau kita panjangkan sikit, besarkan sikit. Ni sibuk lah TV ni, Bloomberg ni. Ni akan meningkat lagi ke atas. So ni akan jadi positif hijau, bukan negatif merah macam ni. Ini US futures ni, apa, Dow Jones ni juga akan meningkat, SP500 akan meningkat, dia semua akan meningkat jika nanti trilion itu diluluskan, sebab dia akan support stock market. Gitu. CTC ada evolusi saham yang baru kan, segmen yang baru, ada pakar yang cukup hebat, Alfisal. Di situ nanti dia boleh kupas macam mana cara baca indeks saham dalam peningkatan, macam mana dia kesannya terhadap currency. Saya tak nak argue dalam bab tu. Ada pakarnya dan saya lihat segmen ni pun bagus, sangat bagus. Tuan-tuan boleh belajar dengan Alfisal ni banyak perkara dalam segmen evolusi saham global. Mungkin ramai yang dah tak minat dengan forex kan, mungkin boleh beralih kepada akademik saham global, tak ada masalah. Banyak benda yang kita boleh related kan. Cuma kena ingat, saham yang semakin tinggi, stok yang semakin meningkat, dia membantu kenaikan harga emas, dia menjatuhkan nilai dolar. Formula tu kena faham, kena tahu macam mana dia bergerak. Pergi kat mana counter sekalipun, hebat macam mana sekalipun, insya-Allah kita boleh hidup. Tapi kalau kita hanya cuma tengok signal di signal, di signal tak, ni nak buy ke nak sell, saya rasa berbelas tahun sekalipun tengok carta macam Faham ni jugalah. Tak ada. Okey cikgu, Cuk, daripada Ahmad Izzuddin Taufik, cikgu boleh jadi tak package Biden tak jadi, dan kalau tak jadi apa kesan? Baik, Biden ni ada dua perkara. Yang pertama, dia perlu secara standard prosedur dia mendapat sokongan dari semua Senat di Amerika. Itu standard. Macam kita ada parlimen kan, setuju meluluskan. Itu yang pertama. Yang itu lulus, dolar memang terbang, memang kuat. Selesai. Kedua, jika Biden tak mendapat penuh sokongan, dia boleh guna kuasa eksekutif dia sebagai presiden. Istilah orang panggil veto. Dia ada kuasa veto kuasa veto. Jadi kalau dia ada kuasa veto gitu, maknanya dia paksa untuk kelulusan itu diteruskan menggunakan veto dia. Jadi kebarangkalian tak jadi tu memang tak ada lah, tak mungkin lah sebab itu idea daripada Biden, betul? Daripada Trump lagi memang ada. Budget cuma beza Biden punya lebih tinggi daripada Trump. Trump 1.6, Biden 1.9, 6 terbalik. Bab pasal eksklusif punya power veto ni, rupanya iyalah dia boleh je kan guna kuasa dia. Dia kuasa eksekutif. So bila kuasa eksekutif ni dia paksa untuk kelulusan, ini bermakna rangsangan tetap akan diberi. Cuma mungkin sama ada dia kecilkan sedikit jumlah, satu perkara. Jika dia kecilkan sedikit jumlah ni, antara kebakarannya bukan 1.9, tiba-tiba tank 1.4. Contoh 1.4 bukan 1.9, maka dolar jatuh. Sebab market dipanggil sebagai price in dengan harga 1.9. Dia dah price in. Price in tu maksudnya dah dijangka pada harga 1.9. Tapi keluar makin kecil pula 1.4. Yang itu dolar pun jatuh, emas terbang. Kita kena faham juga istilah price in ataupun peak price. Kemudian ditakdirkan tiba-tiba dia kena ni pula pandemik segugut. Kan hybrid kuasa 4, exhaust Akrapovic, dia lepaskan 2.3 trilion. Mana kita tahu. Masa tu pecah screen laptop kan. Emas jatuh ke lantai. Jatuh ke lantai. Maknanya apa jatuh ke lantai? Maknanya dolar terbang tinggi. Itu sesuatu yang di luar jangkaan. Tapi soalan tadi, kalau kata dia tidak meluluskan, pada saya tak mungkin. Dia boleh pending macam Brexit. Dia boleh pending. Pending. Boleh pending. Dia boleh pending.
pending. Kalau dia pending, kesannya adalah dolar dalam keadaan bercampur-campur. Sebab kita tahu dia nak luluskan, tapi kenapa dia pending? Mungkin atas sebab sekian-sekian perkara. Tak apalah, tapi dia pending. Itu maafkan saya, dolar bercampur-campur. Tapi tidak lulus tu pada saya tak nampak. Dan bagi tak pandangan Tok sendiri, memang adil lah, insyaAllah. bagi pandangan Tok sendiri untuk Pandangan saya lulus. Dia akan bagi stimulus. Dia bagi stimulus. Pada saya, Amerika akan bagi maknanya senator senat-senat ni akan bersetuju lah. Okey, baik. Betul. Okey, saya bagi contoh. Kenapa Biden lantik Janet Yellen? Kenapa dia tak lantik orang lain? Makcik Yellen tu saya kenal dia masa dia berjiran belakang rumah saya. Lama dah saya kenal Makcik Yellen sampai dia pencen. Lama saya kenal dia. Maknanya berapa lama saya dalam industri. Gitu. Jadi Yellen sifat dia sangat berjimat cermat. Okey, dan Yellen tidak pernah melangkaui bos dia ataupun presiden dia. Dia tidak pernah. Apa yang Yellen buat ni memang dia yang saya kenal dia. Dia adalah orang yang cermat dan bertindak dalam keadaan yang tiada ragu-ragu. Wah. Dia bukan orang yang mudah menukar polisi, tidak. Yellen bukan macam tu. Biar lambat, jatuh macam mana pun, dia sabar dan sampai masa dia akan hit. Tu Yellen. Cermat dalam dia punya cermat dia tu, dia tegas dalam membuat sesuatu lah. Dia tahu bila dia nak hit, bila dia nak cool down. Macam tu. Lebih kurang macam. Sebab orang yang berjimat cermat ni dan sekarang dia adalah seorang Secretary Treasury, iaitu Setiausaha Perbendaharaan Negara. So dia kawal harga bond, dia kawal harga beban hutang, dia kawal harga pandemic stimulus package kewangan yang nak dilancarkan, nak dibayar dan sebagainya. Dia kawal benda tu. Dia monitor benda tu. So ini bermakna dia tahu macam mana rangsangan wang yang akan diselenggara nanti. Dan dia kena pastikan bahawa ada pulangan terhadap pelaburan. Itu wajib. So kita nampak bahawa mereka cuba mempertahankan dolar walaupun hakikatnya fundamental dia sangat tidak baik. Caranya dia kena print duit. Itu maksud dia gitu. Okey, tuan-tuan, kita kena pastikan. Thank you Muhammad Izzuddin soalan yang baik Economic sangat. Forecast. Okey, faham cikgu, US tengah tak ada duit juga tu mesti nak lulus. Okey, betul Izzuddin bila negara tengah tak ada duit terpaksa lah. Dia berkorban pun sekejap bagi saya lah. Betul dia berkorban untuk ambil step je. Dia ambil step dulu. Betul. Jadi menariknya dengan kita, bila kita dah nampak dia punya kebarangkalian ataupun kefahaman kita tentang kuasa eksekutif terhadap presiden, siapa yang belajar geografi politik ataupun dipanggil geopolitikal, dia adalah pengubah trend dalam pasaran. Benda yang tak boleh dibolehkan, itu geografi politik. Dia mengganggu sebenarnya trending pasaran kita. Kan? Macam sekarang. So sepatutnya emas ni dah terbang lebih tinggi, tapi dia tetap dalam kejatuhan. Dia tetap ni. Sebab apa? Sebab spekulasi pandemik untuk package tu menguasai dia. Nanti bila dah selesai kongsi Pak Choi minggu depan atau awal bulan depan, maka emas akan kembali semula kepada sifat asal dia. Iaitu mengalami kejatuhan semula. Dia setiap kali kawin Pak Choi ke? Siapa yang sell gold, setiap kali kawin Pak Choi tahun baru lunar ni dia akan maksudnya ada sedikit terkesan dekat indeks saham, forex apa semua. Memang setiap tahun begitu ataupun hanya baru-baru ni je? Macam besar sangat pula ekonomi China ni. Maksud saya kan? Memang besar. China memang besar ekonomi dia. Pada saya negara China itu sendiri lebih kaya pada Amerika. Cuma Amerika ini dia berjaya menguasai ekonomi, itu sahaja. Kalau bukan kerana kuasa ekonomi, tak ada apa pun. Dan Pak Semua kena ingat, festival season ni adalah satu keagamaan. Keagamaan ni, orang yang mengandung sesuatu agama itu, dia akan mendewakan agama dia ataupun dia akan sokong agama dia. Kalau Chinese New Year,
bangga dengan pemilikan emas, Dia maka belilah. memang betul lah dia Walau beli. macam mana pun dia akan akan beli banyak-banyak juga. lah. Walaupun harga tengah mahal, dia akan beli. Sebab agama tu menuntut untuk dia beli emas. Itu Baik. paling jelas. Tengok di Bali. Berapa banyak setiap kali ujung tahun Yep. emas harga semakin tinggi. Ada sebabnya. Sebab India memang menggunakan emas untuk percara keagamaan. Dan satu kebanggaan. Dan sampai kat kita ujung tahun diskaun beli emas. Bila nak raya, orang pun beli emas. Dapatlah beli murah sikit. Tapi saya masih tak boleh beli. Yang saya sedih. Bila beli Tak saya tak boleh. boleh. Sabar je. Tak adalah, bukan satu kebanggaan Ya, betul, pun betul, memiliki betul, emas banyak macam tu. Kalau tak dibayar zakat, kalau tak dijaga nasabnya, Pun tak boleh juga dijaga kan? nisabnya, jadi Jatuh satu beban pula kat kita. Okey, satu beban lah. Yang mana kita barang kemas. ada tinggal lebih kurang dalam ada masa yang ada ni, rasanya kalau ada pair yang cikgu rasa boleh membawa, ataupun ada benda-benda yang penting cikgu nak note untuk bila bercutinya, dunia berhenti sekejap tentang saham ni. So ada tak sesuatu yang perlu cikgu highlightkan kat sini sebagai peringatan? Bukan apa, takut dia kata apa hal ni, Poi pacoy je kot, takkan semua tak bergerak ni kan. Contoh. Oh, kalau ikut dari segi bentuk benda yang depan mata kita macam Baik. ni, ini benda yang ini adalah pekerjaan seorang FIT. Ya, dia nak trade, dia nak buy, dia nak sell kat mana-mana counter. Dalam keadaan situasi sekarang, apa yang saya cuba nak highlight adalah kita tak ada sebarang bentuk high impact besar di bulan Februari, tak ada. Jadi boleh trade santai. Trade bersahaja. Tak ada apa-apa yang saya nak alert pun. Tak ada apa. Dan kalau kita kembali semula kepada jadual berkala kita pun, kita lihat memang tak ada apa. Tak ada apa sangat pun. Jadi apa yang perlu kita nak gembar-gemburkan? Memang tak ada lah kan. Just trade benda macam tak ada. biasa. Jadi santailah. Yang paksa-paksa diri untuk trade juga buat apa? Itu maksud saya gitu. Kalau ada yang bertanya dengan saya kan, itu. Kalau kita tengok bulan 3 sendiri pun, bulan 3 pun tak nak tunjuk. Sebab dia kata, apalah kau bulan 2 pun tak habis lagi. Bulan 2 minggu ni langsung tak ada apa-apa, kosong. Okey. Minggu depan tengok, minggu depan adalah hari Rabu ada, tengok kan, hari Selasa, hari Khamis ada. FOMC meeting ni ada, ni ada, UD ada. So bermakna minggu hadapan tu barulah kita kembali kepada norma budaya dia. Okey, daripada Cik Azlan, boleh? Salam Pak Su, saya ada satu soalan untuk Cikgu Yun. Kalau saya ada setup yang mengambil kira USD lemah, maka ia masih valid sehingga ke minggu depan ke? Siapa yang tanya ni? Azlan Hashim ke? Bukan, Azlan Hassan. Hasan. Macam mana pula Hashim jadi Hasan pula? Sejak bila dia tukar bapak? Ini tak ada H. Jangan marah. Tak ada H. Encik Hazlan, bagaimana jika sedang melihat dolar? Dia mengambil kira, dia buat setup, dia ada setup. Dia mengambil kira USD lemah. Maka ia masih valid sehingga minggu depan ke ataupun macam mana? Ni betul. Kalau saya cakap terus terang, pada saya betul. Dia boleh lemah sehingga minggu hadapan. Yes, weekly lah. Boleh Ipan. Kerana apa? Begini, setup apa yang kamu lihat? Mingguan, daily, monthly, weekly? Boleh tanya tak? Okey, kalau Cik Azlan ada, boleh bagi tahu perincian dia. Cikgu nak tahu biasanya trade time frame berapa. Boleh sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil tu saya nak tahu juga mungkin pair yang menjadi pilihan Azlan kan, senang untuk cikgu. Okey. Untuk kategori minggu hadapan, saya masih meletakkan dolar dalam keadaan yang lemah. Masih lemah. Ni kategori weekly lah. Okey. Saya punya tikus dah tak ada tenaga lah, cikgu dah tak boleh tekan lah. Susah nak tekan. S drop yang lain pula meroket, tunggu bajet bidin. Muhammad Najmuddin. Tunggu bajet dia. Okey, macam persoalan tadi, cikgu cakap dia seminggu, maksud dia sehingga minggu hadapan lah, hujung minggu hadapan ke ataupun dia hanya
hujung minggu ni sahaja. Oh, dia begini tuan-tuan. Kalau kita tengok kalender. Oh, weekly. EU weekly. Azlan. Tengok kalender macam ni. Ni kalender kita sekarang ni. Kosong. Sepanjang minggu ni kosong. Satu perkara. So kita tak ada satu high Betul. impact kecuali medium impact. Baik. Dan dalam pada masa yang Cuti, sama, okey. cuti ni. Ni 11, 12 kita cuti. Cuti lagi. Hari Isnin pun cuti. 15 ni cuti. Kosong. 16. Selasa cuti. Okey, Selasa cuti untuk Asia, tetapi Wall Street akan buka semula 16 hari bulan. 17 kita bergerak seperti biasa. Maksudnya aktiviti Wall Street akan bergerak seperti normal macam biasa. So, jika kita tengok dari segi adakah dolar akan semakin kuat, saya bukan ahli nujum ya, tapi apa yang saya nampak di sini ia memang dalam keadaan lemah untuk sekurang-kurangnya satu minggu. Begitu. Jadi selepas satu minggu, maksudnya minggu yang baru kita lihat adakah perubahan weekly ini dalam keadaan yang masih lagi sama atau sebaliknya. Gitu. Dan untuk Februari keseluruhannya, saya masih melihat bahawa kelemahan dolar itu ketara dan hanya disokong oleh spekulasi Itu saja. pandemik package. Dan kita nampak bahawa rangsangan terhadap NFP dia juga sangat teruk. Jadi sombong bongkak dia tu, dia tak boleh menerima hakikat, lain macam sikit mereka ni. Taklah, sebab Masa dia kasar Amerika. saya. Dia terpaksa jaga dia punya quality ego dia tu. Agaknya lah. Okey. Azlan Hassan, diharapkan Cuma anda kejap- dapat memahami dia trade EU. EU waktu dia biasanya time frame weekly. So jadi saya faham sebab apa soalan yang ditanyakan itu. Betul lah. Dengan soalan tadi tu menarik lah. Sebab dia dah ada set up, dia ambil kira USD lemah. Maka maknanya betul lah, dia maknanya dalam jangkaan cikgu juga, dalam bacaan fundamental juga dia akan melemah selama satu minggu. Baik, sebagai hujung-hujung ni, cikgu punya setup goal macam mana cikgu? Belanjalah sikit. Ni Pak Haji tengok ni sambil-sambil minum kopi kat rumah. Goal saya, saya masih kategori buy, membeli dalam jarak dekat. Kalau dilihat dari segi bentuk setting yang saya ada hari ini adalah masih lagi meletakkan posisi di antara 1840 dan 1837 ini sebagai dia punya baseline saya ataupun harga yang saya markup untuk dia lebih tinggi. Saya meletakkan sasaran 1871 atau 1870 yang atas ni, yang ni harga ni boleh nampak kat sini. Baik, untuk disiplin ini adalah disiplin 24 jam pergerakan sehingga saya selesai urusan dengan Jeremy Powell. Okey. Sorry, Jeremy Powell mana? 3 pagi. Ni jam 3 pagi. Ini akan menggerakkan dolar Amerika. Kena ingat, data kalau kita kembali semula, data ekonomi Amerika memang lemah tuan-tuan. Memang lemah. Kalau kita tengok yield pun dalam keadaan yang lemah, jatuh. Nampak? Jatuh. So bila yield yang rendah dan lemah, dia akan memberi maksud di mana yang kita tengok di sini tadi. Ini maksud dia apa? Kejatuhan inflasi menyebabkan gold akan dibida atau dia buy. Gitu. Perbendaraannya US 10 5 yang ini baru tadi. saya faham. So kat sini saya dah jelaskan kenapa saya berani untuk membeli emas. Walaupun emas dalam keadaan yang sekarang bengong jatuh. Apa kebangang dia jatuh macam ni? Sepatutnya dia tak boleh jatuh. Dia stay. Kalau ikut sifat dia kena stay. Tapi kenapa dia dalam keadaan yang jatuh? Gitulah. Jadi siapa kita untuk buat market tu bergerak kecuali kita kena ikut market dan trend. Tapi itulah dia sifatnya. So macam mana pun apa yang berlaku sekarang ini, saya masih melihat hanyalah reflection sementara. The big picture adalah jam 3 baru pagi. kita boleh nampak arah pergi dia kat mana Adakah dia akan bawa sampai besok pagi? Dan saya masih mengatakan bahawa emas adalah untuk dibeli sehingga besok.
atau sehingga habis sebelum cuti kongsi Pak Choi ni, emas adalah untuk di-buy, bukan untuk dijual. Okey, sikit idea. Yang jatuh ni jatuh lah, nanti kita buy lagi. Sikit idea daripada Itu ada. Saya tak teknikal yang lain saya tak boleh nak Masing-masing, kacau betul itu lah. masing-masing punya segi terserah pada sistem masing-masing. Tapi saya masih meletakkan membeli emas sekarang ini memang relevan dan kejatuhan ini bersifat sementara sahaja. Nampak ya, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit pandangan daripada sudut pandangan fundamental untuk anda dapat sedikit bayangan dan anda gunakanlah teknikal masing-masing ya. Anda pun mempunyai teknikal yang sangat baik masing-masing. Tak ada teknikal yang tak baik, janji dia mendatangkan keuntungan itu adalah baik. Okey, tapi yang pentingnya asas tu dah juga bagi saya fundamental. Dan ada 3 minit lagi, ada penambahan cikgu sebelum kita berakhir? Oh, saya tak ada apa nak cakap lah, cuma saya bagi tahu sebab minggu ni kita tak banyak impact. Jadi bila tak banyak impact, market tak banyak move. Bila market tak banyak move, dia akan bergerak mengikut apa sahaja yang ada pada masa tersebut yang memberi kesan secara total, iaitu kesan inflasi. Jadi apa yang kita belajar akan datang dalam rumusan mingguan sebegini. Mingguan sebegini, dia adalah satu peluang untuk kita dalam keadaan yang santai. Kita tak dalam keadaan yang terlalu tertekan untuk memilih counter. Loss sana, loss sini pun tak apa, tetapi santai. Bila kita santai, kita tahu untuk recounter. Pengajian dia begitu. Dan bila kita belajar CPI pada malam ini, macam mana yang saya contoh ni sifat dia dan ini kesan dia. Jadi boleh nampak kenapa. Jadi bila ada orang tanya saya kenapa dia jatuh juga padahal dolar sedang keadaan yang lemah. Saya kata bagi saya apa yang berlaku ini sementara. Sifat utama dia tetap akan naik. You kena ingat, Amerika kalau belajar geografi politik, stimulus pandemik untuk bulan depan ni bukan calang-calang duit tau. Bukan calang-calang duit. 1.9 trilion. Malaysia pun tak ada banyak macam tu lah duitnya. Jangan bohong. 1.9 sangat banyak. trilion ya. Jadi kejatuhan ini pada saya sementara sahaja. Ini bersifat sementara. Dia tak akan sampai bawah ni insya-Allah. Kecuali Powell malam ni bagi tahu memang dolar bagus lah, itulah inilah, inflasi on track lah, dindong-dindong, maka emas akan jatuh lagi dalam. Wah, ini kena mana yang berjaga malam kena dengar-dengar sikit lah. Kalau anda rajin lah, macam Tok kan, macam Tok dia rajin, dia suka sangat dengar bab-bab macam tu. Jadi terima kasih Tok atas perkongsian untuk malam ni. Okey, kepada penonton-penonton juga mana yang share, terima kasih diucapkan. Kepada yang memberikan sedikit ruangan masa anda untuk bersama dengan Cikgu Yun CTC, thank you, terima kasih. Semoga apa yang dikongsikan pada malam ini mendapat manfaat yang baik untuk anda dan anda terus maju jaya dan konsisten dalam trade anda. Semoga anda murah rezeki, Allah permudahkan urusan anda. Tok, terima kasih Tok alalkan ilmu untuk malam ni. Dan juga untuk esok kita ada evolusi saham global bersama Alfisal dan juga BBP. Borak bersama dengan beliau. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum daripada Tok. Ya, sama-sama. Jadi saya pun ucapkan sama-sama. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Bye.